Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat 41 surah At-Taubah. Firman Allah yang bermaksud, pergilah dan keluarlah kamu beramai-ramai untuk berjuang di jalan Allah, sama ada dalam keadaan kamu merasa ringan, yaitu mudah untuk bergerak, maupun dalam keadaan kamu berasa amat berat disebabkan oleh pelbagai masalah dan tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda kamu dan juga diri jiwa kamu pada jalan Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah yang terbaik jika sekiranya kamu mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang berhormat Tuan Pengurusi Majlis kita pada malam ini, yang sama-sama kita hormati lagi dikasih, yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, merangkap Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Malaysia. Yang saya hormati lagi dikasih Tuan Guru saya yang berhormat Senator Datuk Haji Husin Awang, Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, merangkap Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Terengganu. Sahabat saya yang berhormat IR Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Penerangan PAS Pusat, merangkap Ahli Parlimen Jerantut Pahang. Bersama-sama dengan kita pada hari ini, Yang Berhormat Senator Razali Idris, Pengurusi Bersatu Negeri Terengganu. Juga sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Pahang Darul Makmur, Ahli Parlimen Indra Mahkota. Yang berbahagia, kekanda saya Datuk Haji Mustafa Ali, mantan Setiausaha Agung PAS, seluruh pimpinan Parti Islam Se-Malaysia PAS Negeri Terengganu, pimpinan Parti Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, pimpinan pemuda muslimat, hadirin hadirat, khususnya kepada anak-anak muda yang membanjiri di dataran Rusila pada hari ini. Mari kita dengar laungan takbir daripada anak-anak muda. Takbir! Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini menjelang 2 hari lagi tarikh keramat, iaitu tarikh penamaan calon bagi pilihan raya umum negeri ke-15 bagi 6 negeri di seluruh negara, iaitu bermula daripada Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Pilihan raya negeri pada kali ini diadakan di 6 negeri ini berbeza dengan yang berlaku sebelum daripada ini. Yang mana sebelum ini kita tahu pilihan raya umum melibatkan kerusi parlimen serentak dengan kerusi di peringkat Dewan Undangan Negeri. Tetapi pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini, satu proses pilihan raya yang berbeza berlaku, di mana beberapa negeri telah mengadakan pilihan raya lebih awal. Negeri Melaka, Negeri Johor, Negeri Sabah dan juga Negeri Sarawak telah mengadakan pilihan raya negeri. Dan pada tarikh diisytiharkan pembubaran parlimen. Apabila parlimen mengadakan pilihan raya pada bulan 11 tahun 2022, 6 negeri di seluruh negara yang kebetulannya
dipimpin 3 oleh kita, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. 3 dipimpin oleh Pakatan Harapan, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, tidak mengadakan pilihan raya serentak, yang mana ianya adalah satu perkara yang dibenarkan oleh perlembagaan persekutuan dan juga perlembagaan negeri masing-masing. Jadi inilah yang berlaku. Apabila berlangsung lebih kurang 6 atau 7 atau 8 bulan yang lalu, pilihan raya peringkat parlimen diadakan, maka cukuplah tempoh 6 negeri ini perlu mengadakan pilihan raya negeri. Setelah tempoh PRU ke-14 sehingga sekarang ini mencukupi 5 tahun ataupun hampir 5 tahun. Mengikut perlembagaan tak boleh lebih daripada 5 tahun. Maka kita mengadakan pilihan raya pada kali ini di 6 negeri ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih tahniah kepada Perikatan Nasional Negeri Terengganu yang telah dapat mengadakan pada malam ini majlis mengisytiharkan calon-calon kita yang akan bertanding pada pilihan raya 12 Ogos yang nanti, yang mana pada malam tadi, semalam, 3 negeri telah pun mengisytiharkan calon kita. Di negeri Selangor telah diumumkan 56 calon-calon kita mewakili Perikatan Nasional. Di Pulau Pinang 40 calon-calon kita telah diisytiharkan. Dan sudah tentulah di negeri Kedah, di utara sana, 36 calon-calon yang mewakili Perikatan Nasional telah diumumkan, yang memperlihatkan kepelbagaian latar belakang calon-calon yang mewakili Perikatan Nasional pada kali ini. Bermula daripada tokoh-tokoh politik kepada tokoh-tokoh teknokrat, bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan, tokoh-tokoh korporat, sehinggalah kepada tokoh-tokoh anak-anak muda. Di negeri Kedah terdapat 2 orang bekas kapten bola sepak Malaysia menjadi calon mewakili PAS Perikatan Nasional di negeri Kedah ini. Takbir. Inilah penerimaan rakyat kita lihat selepas pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Jika dilihat daripada perangkaan dan statistik, daripada 15 juta lebih pengundi-pengundi yang telah keluar dalam PRU ke-15 baru-baru ini, Perikatan Nasional telah mendapat undi daripada rakyat Malaysia hampir 5 juta, iaitu 4.8 juta daripada 15 juta. Pakatan Harapan lebih sikit daripada kita. Barisan Nasional nun jauh di belakang kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 juta lebih saja. Dan ia memperlihatkan bagaimana penerimaan dan juga mandat diberikan oleh rakyat Malaysia kepada gabungan kita, PAS, Bersatu dan juga rakan-rakan di dalam Perikatan Nasional. Kita alhamdulillah, Parti Islam se-Malaysia PAS sahaja yang kita bertanding di hampir seluruh negeri yang dipertandingkan, termasuk Sabah dan Sarawak. Rakyat telah memberikan mandat kepada PAS. Satu sejarah, kita telah menjadi parti politik tunggal yang paling besar mendapat kursi parlimen, iaitu 43 kursi daripada 222 kursi. Lebih besar, tuan-tuan, daripada parti yang biasanya mendapat jumlah kursi yang banyak. Antaranya DAP hanya mendapat 40 kursi saja pada kali ini. Pakatan Rakyat ataupun Parti Keadilan telah mendapat hanya 30 kursi. Dan Parti UMNO, tuan-tuan, kata Mak Sabu. Mak Sabu sebut UMNO sampai marah Zahid Hamidi. Parti UMNO, kata Mak Sabu, hanya dapat 26 kursi saja. Campur 4 lagi daripada Barisan Nasional, dapatlah 30 kursi. Itu saja parti Barisan Nasional dapat. Tapi kita perlu ingat, PRU ke-15 juga telah mencatatkan di dalam sejarah
pilihan raya di Malaysia, Barisan Nasional, parti yang memerintah negara sejak daripada merdeka, sehinggalah mereka jatuh dalam pilihan raya umum ke-14. Mereka tidak mempunyai satu pun kerusi di 7 buah negeri, tuan-tuan. 7 negeri sifar Barisan Nasional. Bermula daripada negeri Perlis, apabila dikatakan PAS memberikan 1 kerusi parlimen kepada Datuk Seri Syahidan Kasim, beliau telah menghadiahkan 1 negeri Perlis kepada Perikatan Nasional. Kosong Barisan Nasional. Pergi ke negeri Kedah, daripada 15 kursi parlimen, kita Perikatan Nasional menang 14 kursi. Tinggal 1 kursi lagi. Bukan juga dimenangi oleh Barisan Nasional, tapi dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kosong juga Barisan Nasional. Pergi ke negeri Pulau Pinang, kita ada 3 kursi parlimen Perikatan Nasional. Negeri yang kuat PH dan juga DAP. Barisan Nasional juga kosong, tuan-tuan. Pergi ke Kelantan, kita tidak heranlah 14 kursi, 14 kosong diberikan. Mengulangi sejarah Kelantan tahun 1990, 13 kosong. Dan kembali kepada Terengganu, sebagaimana disebut oleh Datuk Suruhjaya tadi, daripada 8 kursi parlimen, kita menghadiahkan sifar kepada Barisan Nasional, 8 Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjelajah ke Selangor sudah tentulah kita menang banyak kursi Perikatan Nasional, sekali lagi Barisan Nasional kosong. Pergi ke negeri Melaka. Melaka, tuan-tuan, Melaka. Kecek luar sikit malam ni. Melaka ni, tuan-tuan, tempat yang UMNO baru menang pilihan raya negeri. Lebih daripada 40 kursi, kalau tak silap saya. Bila mari pilihan raya umum ke-15, Barisan Nasional mendapat telur ayam juga di Melaka sana. Tak ada. 7 negeri memperlihatkan tidak ada satu pun kerusi Barisan Nasional maupun UMNO di negeri-negeri tersebut. Alhamdulillah, ini adalah pencapaian kita yang terbaik. Bersama kita 43 kerusi, kita bersama dengan rakan kita daripada Parti Bersatu 31 kerusi. Kita mempunyai 74 kerusi Perikatan Nasional yang mewakili kerusi-kerusi di Parlimen Malaysia. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak menjadi kerajaan, walaupun sudah hampir-hampir kita meneruskan kepimpinan di peringkat kerajaan pusat, tapi disebabkan oleh sebab-sebab yang tuan-tuan semua maklum, telah berlaku perubahan kerajaan di peringkat persekutuan. Pakatan Harapan hanya mendapat 82 kursi saja. Parti-parti gabungan mereka 82 kursi. Tidak mungkin dia boleh buat kerajaan persekutuan. Dia perlu 112 kursi untuk tubuh kerajaan persekutuan. Tetapi mereka menjadi kerajaan persekutuan sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan puas hati ke tidak kerajaan persekutuan sekarang ni? Tak puas hati, tuan-tuan kena tahu siapa yang meletakkan kerajaan Madanun di peringkat persekutuan sekarang ini. 82 kerusi campur 30 kerusi Barisan Nasional, itulah Pakatan Harapan boleh buat kerajaan. 82 Pakatan Harapan campur Barisan Nasional 30 kerusi, dia boleh tubuh kerajaan persekutuan. Ingat, tuan-tuan, kalau kerajaan ini kerajaan gagal, yang menggagalkan, yang menjadi kerajaan itu gagal adalah tidak lain dan tidak bukan adalah UMNO Barisan Nasional. Itulah benda yang kita kena perlu faham. Tak padan sebelum pilihan raya, dia maki, dia caci, dia kata macam-macam kepada DAP, PKR dan juga Pakatan Harapan yang lain. Mereka saling maki-memaki. Masih ingat lagi anak-anak muda nyanyian hoi hoi ya hoi. Ingat ke tidak?
Ingat ke tidak? Itu mereka maki sama mereka sendiri, bukan kita. Tetapi akhirnya apabila mereka terdesak, mereka mendapat kursi yang sedikit, mereka mencari tempat untuk berpaut. Walaupun parti kita PAS dan juga bersatu, kita dalam Perikatan Nasional sebelum pilihan raya telah menghulurkan tangan untuk kita bersama-sama atas nama Parti Melayu Islam untuk bersama-sama memimpin negara. Tetapi dengan angkuh pemimpin UMNO menolak pelawaan dan juga tawaran kita. Mereka mengatakan mereka boleh bersama dengan PAS. Tak ada masalah dengan PAS. Tetapi tinggalkan bersatu. Itu syarat mereka. Kalau tak tinggal bersatu, tidak ada kerjasama. Sombong, tuan-tuan. Sehingga kan apabila Yang Berhormat Tuku Presiden kita pergi berunding dengan Presiden UMNO, dia cuba sogok kita. Dia cuba rasuah. Memang kerja dia rasuah, tuan-tuan. Dia sogok kita. Dia tawarkan kepada Tugu Presiden kita 40 kursi. Dia kata kalau PAS bersama dengan UMNO saja, ambil 40 kursi. Yang garanti menang, kata dia. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, memahami perangai UMNO, memahami sikap UMNO, memahami latar belakang mereka. Kita kepimpinan PAS bukan mudah-mudah untuk menerima tawaran mereka. Apa guna kita berpisah dengan rakan sahabat kita untuk kita berkawan dengan dia? Tidak ada sebab. Tidak ada sebab kita meninggalkan rakan kita semata-mata kerana nak berkawan dengan dia dengan tawaran yang belum tahu lagi kursi mana, tak tahu dia nak beri kita. Dengan iktihad daripada presiden kita tolak. Kita tolak tuan-tuan. Alhamdulillah, dengan pakatan kita dalam Perikatan Nasional, kita bukan saja mendapat 40 kursi, kita dapat 43 kursi. Lebih banyak daripada yang kononnya dijanjikan oleh UMNO Barisan Nasional. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, oleh kerana pilihan raya ini adalah pilihan raya peringkat negeri, sukalah saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan sekejap dalam perkara-perkara yang berlaku di negeri Terengganu ini khususnya. Selepas PRU ke-15 bulan 11 tahun lepas, iaitu apabila kita menang 8 atau semua kursi parlimen di negeri Terengganu ini, dengan rasa yang tidak malu-malu, tidak segan silu, UMNO Barisan Nasional ni kononnya tak puas hati dengan kemenangan Perikatan Nasional. Mereka memasukkan petisyen pilihan raya dalam 3 kerusi daripada 8 kerusi di Terengganu ini. Mula-mula dia masuk di kawasan Parlimen Marang. Parlimen Marang ini kita menang tak banyak, tuan-tuan. 41,729 majoriti sahaja. Sahaja 41,000. Togu mendapat sebanyak 73,115 undi. Hak dia tu saya malah royak lah. Berapa? Dah. Kemudian dia masuk pula di Kemaman. Cikgu Ilyas kita ada. Di Kemaman ni juga kita menang tak banyak. 27,179 majoriti. Tak banyak, tuan-tuan. Sikit je. Lah. Tak banyak 27. Kita mendapat 65,714. Barisan Nasional yang diwakili oleh pengurusi UMNO Negeri Terengganu hanya dapat 38,535. Nak buat petition juga. Kemudian dia masuk di Kuala Terengganu. Dekat dengan kita. Datuk Amzad telah dipetitionkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu. Datuk Amzad atau Perikatan Nasional menang juga tak banyak, 40,907 undi majoriti. Beliau dapat 63,016 undi. Jadi kalau tolak 40 tu berapa aja yang Barisan Nasional dapat? Dah. Jadi daripada petition
yang telah dimasukkan oleh UMNO terhadap Perikatan Nasional atau khususnya PAS, alhamdulillah kita telah berjaya menangkis ataupun menggagalkan petisyen yang dimasukkan oleh UMNO Barisan Nasional di Parlimen Marang. Saya nak sebut sikitlah untuk maklumat orang-orang Marang terutamanya dan juga orang Terengganu secara umumnya. Apa sebenarnya yang dia nak masuk sangat petisyen ini? Tidak lain tak bukan tuan-tuan, dia kata kemenangan yang berhormat Tok Guru Presiden kita di Marang ni kerana sogok, rasuah. Rasuah inilah yang memenangkan Tok Guru di Marang ni. Sedangkan dia kata apa? Sogokan yang dia maksud, sogok orang ni untuk beli undi ni ialah program kerajaan negeri. Ni Datuk Kuasa Nada Exco. Program kerajaan negeri yang memberi sumbangan kepada mahasiswa, dipanggil I-Siswa. Dan juga peruntukan bantuan kepada para belia negeri Terengganu yang layak, tak kira dia parti apa, dipanggil I-Belia. Oleh kerana peruntukan ini diberikan oleh kerajaan negeri, bila kerajaan negeri luluskan peruntukan belanjawan pada tahun sebelum ini untuk tujuan ini, Exco kerajaan negeri meluluskan bagaimana nak membelanjakan peruntukan ini. Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu meluluskan bagaimana nak agihkan, tak kira masa mana. Kebetulannya diberikan pada masa pilihan raya diadakan. Tidak salah. Tidak salah. Ianya diadakan pada bila-bila masa pun. Tapi setelah ianya didengar oleh Hakim Mahkamah Pilihan Raya yang bernama Yang Arif Hakim Hassan Ghani, orang Terengganu juga. Hakim ini jelas rekah yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Apa Hakim kata dalam kes yang kita menang? Hakim kata, adakah I-Siswa dan I-Belia ini merupakan satu rasuah yang digunakan untuk menyogok para pengundi? Secara ringkasnya, Hakim ini mengatakan bahawa, ni jelas untuk buktikan bahawa I-Belia dan I-Siswa ini dianggap rasuah, orang yang buat petisyen ini kena panggil semua penerima bantuan ini. Kalau 5,000 lah kena panggil. Kalau 10,000 kena panggil. Kata Hakim ini, kalau sekiranya tidak dipanggil pengundi-pengundi ini, maka ia dianggap tidak dibuktikan. Tak ada buktikan duit itu mempengaruhi pengundi-pengundi menyokong calon kita di Marang. Kemudian Hakim ini kata, saya nak beritahu yang terbaiklah untuk kita. Hakim ini kata, antara lainnya, dia kata fakta kes ini menunjukkan PRU ini memiliki pengundi yang paling ramai, iaitu 75,115 pengundi. Yang mana Tok Guru dipilih dengan majoriti 41,000, kata Hakim ini. Dia kata, sekiranya Tok Guru memenangi dengan majoriti yang paling besar, sebegini rupa, ianya bukan sekali-kali menunjukkan ianya dipengaruhi oleh pemberian apa yang diberikan oleh kerajaan. Dia kata, ni Hakim kata, saya baca pada para 65. Hakim ini kata, pengundi-pengundi tidak boleh lagi dimadukan atau digulakan sekadar melalui bantuan sahaja. Ledakan teknologi internet melalui Facebook, Instagram, TikTok bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi platform yang menyebarkan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan yang memerintah. Kata Hakim, ni bukan orang politik kata, Hakim kata. Pengundi-pengundi dapat melihat, merasai dan menilai dasar-dasar ini. Manakala informasi tentang pelbagai isu yang menjadi masalah besar dalam kerajaan yang memerintah menyebabkan mereka mahukan satu perubahan. Itu kata Hakim. Oleh sebab itulah diubah daripada kerajaan Barisan Nasional kepada kerajaan kita dalam pilihan raya baru-baru ini. Keadaan ini, kata Hakim, memberi ruang
kepada pengundi untuk beralih memberi sokongan kepada parti lain. Perubahan dinamik politik menyebabkan berlakunya tsunami politik. Hakim pun sebut tsunami politik ni tuan-tuan. Berbangkit daripada kesedaran pengundi-pengundi yang telah bijak untuk memilih. Ni kata yang Ari Hakim Pilihan Raya dalam kes di Marang. Saya pasti dalam rekod Pejabat Agung, hakim ini bukan ahli PAS. Jadi oleh sebab itu, tak perlu UMNO mengatakan hakim ini PAS ataupun Perikatan Nasional. Tak ada. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, mengenai kes Marang. Saya diberi notis beberapa minit saja, tak boleh habis. Saya nak sebut mengenai Kuala Terengganu sedikit. Bagi Kuala Terengganu, sebagaimana kita maklum, kita telah mengadakan perbicaraan petition kes Kuala Terengganu lebih daripada sebulan. Setiap hari dalam seminggu itu, tiap-tiap hari bekerja, kita bersidang. Hakim bersidang, peguam kita bersidang. Dan saya nak beritahu, pempetition dalam kes Kuala Terengganu ini, iaitu calon Barisan Nasional Zubir Mbong, adalah merupakan orang yang tidak pernah ponteng dalam setiap hari perbicaraan. Sampai menjadi olok-olok. Dalam kes Kuala Terengganu, dua orang yang tak pernah ponteng mahkamah, Hakim dan Zubir. Alhamdulillah bagi dia. Dia telah menang dalam petition pilihan raya ini. Walaupun saya tidak boleh mengulas keputusan hakim, kerana sebagai peguam mungkin saya dianggap menghina mahkamah. Tetapi daripada laporan hakim ini kepada SPR, apabila dia membatalkan keputusan Parlimen Kuala Terengganu, hakim ini kata, pemberian air belia dan air siswa yang diberikan semasa pilihan raya adalah dianggap meraih undi. Ini kata hakim dalam kes ini. Terdapat unsur-unsur rasuah. Namun begitu, ini kata hakim, ini dia kata dalam kenyataannya. Namun begitu, saya tidak menamakan mana-mana pihak yang memberi rasuah ini. Pelik ke tidak? Itu ikut dia lah. Dia kata ada rasuah, tapi saya dalam keputusan saya tak mau menamakan siapa yang bagi rasuah ni. Pelik ni. Rasuah dilakukan dengan pengetahuan Datuk Amzad, iaitu calon Perikatan Nasional. Oleh sebab itu, Mahkamah mengisytiharkan keputusan pilihan raya Kuala Terengganu 19 November 22 terbatal. Itu saja keputusan. Ini kalau dalam ajaran Islam dia panggil khilaf ulama je dia. Jadi khilaf hakim pilihan raya. Satu hakim kata tidak rasuah, tapi satu hakim yang lain kata rasuah, menyebabkan dia batalkan keputusan pilihan raya di Kuala Terengganu. Menyebabkan oleh kerana kita tak mau membazir masa, Perikatan Nasional buat keputusan, kita tak mau merayu. Walaupun kita boleh lagi merayu. Kalau merayu tunggu 6 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi. Kita Perikatan Nasional tidak mau rakyat Kuala Terengganu terabai, tidak ada ahli parlimen. Maka kita buat keputusan, biarlah kalah-kalahlah. Dia isytihar batal-batal lah. Kita bersedia untuk menjalani pilihan raya kecil dalam Parlimen Kuala Terengganu insya-Allah. Tuan-tuan Kuala Terengganu bersedia ke tidak ni? Ya, lebih daripada bersedia. Kalau baru ni dapat sedikit saja 40,000, adakah boleh kita buktikan kepada seluruh dunia, kita boleh mungkin 50 maupun 60,000 majoriti insya-Allah pada kali ini. Yang kesiannya tuan-tuan di Kuala Terengganu ini, yang berlawan dengan Datuk Amzad adalah Datuk Zubir Mbong, Barisan Nasional. Daripada Pakatan Harapan, Raja Kamarul Bahrain. Apabila Mahkamah Pilihan Raya membatalkan keputusan Kuala Terengganu, diadakan pilihan raya kecil. Siapakah yang sepatutnya paling gembira? Sudah tentulah Zubir Mbong. Tapi siapa sekarang ini yang akan menjadi calon Pakatan Harapan Barisan Nasional di Kuala Terengganu? Bukan Barisan Nasional, bukan PAN, tetapi PKR,
padan muka. Ya. Gitulah. Dia ni tak pernah penting mahkamah. Dia dan hakim saja tak pernah penting mahkamah. Tiba-tiba bila menang, orang lain boleh jadi calon. Kalau tak kata padan muka, apa lagi? Dah. Kita duduk tunggu seorang lagi di Kemaman ni. Di Kemaman ni kita tengok nonye pula lepas ni dah. Jadi itulah perkara. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi meringkaskan ucapan saya pada malam ini, saya bagi pihak sebagai Setiausaha Agung PAS dan juga bagi pihak Perikatan Nasional, apa yang kita mahu ialah kita, terutamanya jentera pilihan raya kita, perlu menggerakkan jentera kita ke tahap paling maksimum. Bukan lagi mulakan gerakan, mempergiatkan gerakan kita ke tahap paling maksimum dalam tempoh 14 campur beberapa hari saja lagi. Lepas penambahan calon, kita ada 14 hari untuk kita berkempen, campur beberapa hari sebelum itu. Itulah masa yang kita ada. Kita mengharapkan tuan-tuan dan perempuan di negeri Terengganu mengulangi sejarah bulan 11 baru-baru ini, bagi kosong kepada PH dan juga BN. Insya-Allah tidak mustahil, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melakar sejarah 32-0 kepada PHBN ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada hormati sekalian, bukan loceng, ada telefon berbunyi. Apa ni, itulah harapan kita supaya kita dapat menjalani pilihan raya umum 6 negeri ini sebagai satu referendum, sebagai satu pungutan suara rakyat, kerana seluruh dunia, termasuk para wartawan. Tadi saya jumpa wartawan daripada Singapura juga membuat liputan pada malam ini untuk melihat bagaimana pandangan dan pendirian rakyat Malaysia di 6 negeri ini terhadap politik negara. Kalau sekiranya kita boleh menunjukkan sokongan sekali lagi kepada Perikatan Nasional, insya-Allah yang akan menjadi perubahan selepas itu, insya-Allah dengan izin Allah adalah kerajaan di peringkat Putrajaya, insya-Allah. Mudah-mudahan program kita mendapat keberkatan dan keredaan, dan kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Teguh. Perikatan.